memandangkan kita rasa banyaknya kebaikan yang nak kena kita buat dalam Islam ni, mungkin ada orang yang tak faham ataupun belum melalui bab penerangan yang seterusnya ni, dia rasa macam apa? Macam susah nak melengkapkan hidup kita, hidup beribadah, hidup beragama dalam Islam. Mungkin ada orang rasa susah pasal banyak, betul tak? Setiap sendi nak kena sumbang bagi memanfaatkan diri kita, nak buat ada dia punya hak pada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Mungkin kita rasa susah benda tu. Dia rasa susah apa tu? Bila nak dapat penemukan ni, kan? Kita dah telah kata Allah. Kalau kita tengok di sini, genius para imam kita dahulu, tuan-tuan, dia menyusun abwab ataupun bab-bab dan kitabnya dia pun memang cantik. Kalau dulu sebelum ni dia susun berkenaan dengan dia propose, dia cadangkan amalan-amalan yang dia suruh kita buat. Dan dia dalam dia punya dia apa yang dia cadangkan, dia propose, kita rasa terlalu banyak, tak dapat nak ambil mana satu, maka dia bawa bab yang kita rasa benda ni sebenarnya bukan menyusahkan tapi memudahkan kita, iaitu bab bersederhana dalam ibadah. Islam tak suruh kita jadi macam rahib, duduk di gereja je, tak keluar-keluar. Hidup dia berkaitan dengan ketuhanan dia. Bukan macam tu Islam. Tapi Islam ni dia datang membawa agama yang mudah. Bawa agama yang mudah. Kita tak memudahkan dia, tapi dia tak nak kita menyusahkan diri, kerana dia tahu fitrah manusia bukan macam tu. Fitrah manusia bukan macam tu. Jadi tuan-tuan, bab ni nak menyatakan bagaimana kebaikan yang kita cerita pada hadis-hadis yang kuliah lepas tu, yang 25 hadis tu, macam mana kita nak buat dia. Dia mari dalam bab ni lebih kurang belah-belah hadis, lebih kurang 11 hadis. Jadi Islam dia datang supaya kebaikan-kebaikan yang dia nak kita buat tu, kita buat dalam keadaan bersederhana, dalam keadaan kita meraihkan fitrah kita. Ada had yang kita boleh pergi, ada had yang kita memang tak lepas pergi dah. Ada sempadan yang kita boleh sampai sekat tu sahaja. Contoh, manusia perlu tidur, manusia tak boleh 24 jam tak tidur. Manusia kena makan dan kena minum. Manusia tak boleh berpuasa hari-hari tanpa ada yang berbuka. Manusia tak boleh tumpu kepada kehidupan beragama sampai tak kahwin, kerana manusia ada nafsu nak kahwin dan sebagainya. Jadi ini bab yang akan menceritakan tentang macam mana kita nak perform. Jadi kita nak buat apa yang dia cadangkan pada bab yang sebelum ni. Jadi inilah kita namakan dia babun fil iktisad fil ta'ah, ataupun bab yang menyatakan tentang bersederhana dalam ketaatan kita. Tuan-tuan dan rahmati Allah, Imam Nawawi rahimahullah taala dia memulakan bab ni dengan 2 ayat daripada Al-Quran. Ayat yang pertama dia kata, qala Allah taala Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Surah Taha ayat 1 dan 2. Yani Taha, tidaklah kami tidaklah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad supaya engkau menanggung kesusahan. Supaya engkau menanggung kesusahan. Ayat ni ayat pertama yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kalau kita tengok penerangan ulama pada ayat ni, Allah memulakan ayat ni dengan Taha. Taha ni maksud dia apa, tuan-tuan? Ramai ilmuwan kita cuba menakrifkan ataupun cuba memberi pengertian berkenaan dengan huruf-huruf yang macam ni, huruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah yang ada di depan beberapa surah. Alif lam mim, alif lam mim ra, Taha, Yasin, lagi apa lagi? Kaf, ha, ya, ain, sad, sad, nun. Huruf-huruf ni dipanggil huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah, huruf yang datang bukan berbentuk perkataan tapi dia huruf. Dalam bahasa Arab ni dia huruf lain, perkataan lain, jumlah atau ayat ni lain. Perkataan dia boleh membawa makna, jumlah apatah lagi huruf boleh membawa makna. Apa ni? Tetapi huruf membawa makna kita, huruf tak membawa makna dalam bahasa Arab sebenarnya. Walaupun ada ilmuwan yang cuba memberikan pengertian di sebalik huruf-huruf ni, tetapi pandangan yang terpilih huruf kerana dia ikut daripada pengertian dan ikut daripada kefahaman bahasa Arab, dia tak membawa apa-apa makna, sehinggalah dia dicantumkan menjadi perkataan. Itu asas bahasa Arab.
Contoh tuan-tuan, tuan-tuan sebut perkataan makan, ada makna dia kan? Tapi kalau huruf M saja ada makna tak? Tak ada. MA pun tak ada makna lagi. MAK ada mak, ibu. Sebab dia dah jadi satu perkataan. Tuan-tuan senaraikan huruf. Huruf M dengan huruf J. Tak ada makna dia. Tak ada pengertian dia. Tapi bila dia dicantum menjadi satu perkataan, baru dia membawa sesuatu makna. Yang inilah kebanyakan ulama berpandangan. Ada yang mengatakan Taha ni nama satu nama bagi Nabi SAW dan sebagainya. Itu pandangan. Tetapi yang tepatnya dalam lisan Al-Arab, dalam bahasa Arab yang digunakan secara standard, huruf-huruf ni tetap membawa sebahagian, tak membawa apa-apa makna pun. Itu pandangan yang paling kuat. Kalau tapi ustaz, ada orang kata maksud ini, ya, ada ulama mengatakan. Tetapi setelah kita tengok yang mana kuat, yang kuat ni dia tak membawa apa-apa makna. Tapi saja Quran dah sebut, tak, bukan. Ada orang dia cepat bila kita kata dia tak bawa apa makna. Tak ke Quran turun saja? Dah, bukan saja. Tak habis cerita lagi. Dia macam ni. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Quran itu turun sebagai satu orang kata apa? At-tahaddi lil mukadzibin dipanggil, ataupun satu cabaran kepada orang yang mendustakan Al-Quran ni. Kalau kamu kata Quran ini kata-kata manusia, bukan daripada Allah. Kalau kamu kata Quran ini tak betul, kamu bawa kitab yang sama dengan dia, okey tak? Fatu bi suratin min mithli, Al-Quran kata. Turun satu surah macam dia. Kalau kamu kata Muhammad buat, ya, Muhammad itu manusia macam kamu. Kalau keupayaan manusia untuk mencipta kitab seperti ini, maka Allah cabar orang kafir. Kamu datang ke kitab seperti ini juga. Dia tak dapat datangkan kitab seperti kitab ni. Dapat datangkan tak? Tak. Allah suruh bi'ashri suwarin, bawa lagi 10 surah aja. Dapat tak dia bawa? Tak dapat. Fa'tu bi suratin min mithli, turunkan satu surah je sama dengan dia. Dapat ke tak dapat? Tak dapat. Turun ayat dia sama dengan dia. Tak dapat. Last sekali Allah cabar dengan benda yang paling basic. Turun huruf-huruf yang disusun macam dia saja. Inilah hurufnya. Kaf, ha, ya, ain, sad. Inilah tuan-tuan. Alif 5 huruf. Buat main 5 huruf sama Al-Quran. Tak ada. Tak boleh datang dengan 5 huruf. Alif, lam, mim, ra, 4 huruf. Tak ada. Tak boleh datang kau. Alif, lam, mim, sad. Boleh datang 4 huruf? Tak ada. Tak boleh datang sama dengan Quran. 3 huruf, alif, lam, mim. Boleh buat main satu ayat macam ni? Satu, tak boleh. Yasin 2 huruf, Taha ni tak boleh. Last sekali satu huruf ni, Qaf. Ada orang boleh buat main? Tak ada. Nun, tak ada. Ini satu bentuk cabaran daripada Allah. Bermula dengan buat mari satu kitab sama dengan ni. Buat mari 10 surah, buat mari 1 surah, buat mari 10 ayat, dan sekali buat mari 1 ayat, buat mari yang berbentuk huruf-huruf macam ni, yang boleh? Tak boleh. Orang kafir tak boleh bawa walaupun sekecil ni. Sebab tu kita tengok di setiap huruf-huruf muqatta'ah ni, ayat yang surah yang bermula dengan al-huruf al-muqatta'ah, contohnya alif lam mim. Ayat yang selepas dia tuan-tuan mesti dia nerangkan tentang Quran. Alif lam mim, dzalikal kitab. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Alif lam mim ra, surah Ali Imran, nazzala 'alaikal kitab. Kami telah turunkan kepada kamu kitab ini. Selepas huruf-huruf ini mesti dia cerita tentang Quran. Kita punya surah Sajadah. Alif lam mim. Ayat kedua, Tanzilul kitab bila raiba fi. Kitab juga. Dan ayat yang kita baca ni, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Setiap huruf-huruf yang tuan-tuan, ayat yang mengikutinya, ayat yang menerangkan tentang Al-Quran. Ayat yang defend balik kitab Al-Quran ni tuan-tuan. Nak menunjukkan ayat yang huruf-huruf yang pendek, huruf yang ringkas, atas satu huruf ni pun dia merupakan sebahagian daripada Al-Quran.
Yang mana orang kafir yang mendustakan Nabi SAW, yang mendustakan Quran sendiri, tak mampu nak bawa ayat walaupun sekecil huruf ini. Itu pandangan ulama yang jelas tentang benda ini. Dia merupakan satu cabaran kepada orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Jadi kita tengok setiap huruf-huruf muqatta'ah, alif lam mim, alif lam mim ra, alif lam mim sad. Sad, huruf sad, lepas sad apa? Wal Qur'ani dzikr. Quran juga. Selepas huruf ini semua cerita tentang Quran. Dia nak menunjukkan Allah defend Al-Quran. Dengan apa? Dengan bawa huruf-huruf muqatta'ah ni je. Kalau mampu bawa bayar serupa, boleh tak? Tak boleh. Dia kata satu ayat yang belum jadi ayat, bahkan belum jadi kalimah pun lagi, orang-orang kafir tak berjaya menghadirkan serupa dengan Al-Quran ini. Ini dia maksud daripada tujuan ayat-ayat ataupun huruf-huruf al-muqatta'ah daripada Al-Quran ini. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, Allah kata ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini kepada kamu wahai Muhammad supaya kamu menanggung kesusahan. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, Quran Allah turunkan kepada kita untuk memudahkan urusan kita. Allah lahirkan kita ke bumi ini, Allah campurkan manusia ke bumi ini supaya kita boleh hidup, supaya kita hidup dengan cara yang Allah nak. Kita ingat, kita hidup bukan dengan cara kita nak, tuan-tuan. Kita hidup dengan cara yang Allah nak. Itu kena pegang betul-betul. Kita hidup cara Allah nak, bukan cara kita nak. Kita duduk bumi yang Allah campurkan kita ni, bumi Allah, bukan bumi kita. Bukan bumi kita. Hidup cara Allah nak. Habis Allah biarkan kita ambil tak. Kerana Allah nak kita hidup dengan peraturan yang Dia buat, maka Allah hantar peraturan itu. Hantar apa? Al-Quran kepada kita. Kita tak faham Al-Quran macam mana ni. Allah hantar Nabi untuk terangkan kandungan Al-Quran itu kepada kita. Kita tak ada jumpa Nabi. Allah takdirkan ulama-ulama menjadi pewaris para Nabi, menyambung ajaran itu sampai bila? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi Al-Quran datang untuk meluruskan, untuk menyicirkan, untuk memudahkan kehidupan kita, bukan untuk menyusahkan. Segala apa yang ada dalam Quran itu dalam rangka untuk memudahkan kita ikut jalan yang asal tadi kita sebut, iaitu Allah hantar kita ke dunia ni untuk hidup cara Dia nak, bukan cara kita nak. Maknanya panduan dia ni dia Al-Quran. Dan Al-Quran ni supaya kamu tak kona sana kona sini, jalan dekat dan kamu pergi jalan jauh, dia ada manual instruction dia, iaitu Al-Quran itu sendiri. Jadi kita boleh kerjaan sebenarnya. Boleh je kita nak buat cara susah kita kan. Dia orang pandai-pandai kita lah, sekali tak tahu kerjaan boleh jadi penyejuk atau pemanas, kita tak tahu. Tapi dia ada manual dia, kita ikut. Kalau kita ikut, dia akan berjalan dengan smooth, dia akan berjalan dengan baik, dia akan berjalan macam kita nak dan macam pengeluar dia nak. Serupa juga Quran, teman-teman. Kalau kita ikut dia, maka kita akan berjalan dalam kehidupan kita ni seperti mana yang Allah nak dan seperti mana yang kita nak sebenarnya, sesuai dengan jiwa. Jadi Al-Quran bukan datang untuk menyusahkan kita. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, kalau ikut ulama menerangkan kepada kita, kita tak mampu untuk buat yang Allah nak dengan yang terbaik. Kita sebagai makhluk yang lemah, apatah lagi kita dah jauh dengan zaman nubuwah, zaman kerasulan. Kita hanya ada yang ditinggalkan kepada kita yang jauh-jauh, yang pemahaman dia bercampur-campur. Dari segi tauhid pun kita dah jadi serabut dah. Ada orang kata macam ni, ada orang kata macam ni, kan? Dari segi syirik, tak syirik pun dah jadi campur dah. Orang ni kata A, orang ni kata B, perbuatan dia orang ni kata tak syirik, orang ni kata syirik, macam-macam. Dan kita sendiri pada cenderung kepada pegangan tu, ada cenderung kepada pegangan ni. Aku lebih suka ustaz tu, aku tak suka ustaz ni. Tuan-tuan, kita tak dituntut untuk suka ustaz dan tak suka ustaz tu kan. Kita dituntut untuk suka apa yang selari dengan Quran dan juga sunnah. Itu yang menjaga kita sampai kita mati. Ya.
Kan? Mungkin kita tak mampu. Kita tak mampu nak apa? Nak buat macam sahabat yang ikut Nabi. Bahkan ada sahabat sendiri pun yang tak mampu. Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita cerita dalam hadis yang lepas ni, bila Nabi semaya panjang, dia kata, panjangnya Nabi, dia kata, aku rasa nak buat satu yang hatta hamantu bi amrin su, hingga aku terdetik nak lakukan satu yang tak elok. Orang tanya, wama, apa benda yang tak elok kamu nak buat tu? Dan dia kata, aku nak tinggalkan Nabi solat hari dia, aku nak keluar, nak solat dia panjang sangat. Sahabat pun jadi begitu juga. Apatah lagi kita, mungkin ada yang tertekan. Jadi tuan dan terang Allah, sebenarnya kita tertekan kerana kita tak faham cara yang Allah nak. Jadi hak ni lah ayat ni kata, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Sebenarnya peraturan Al-Quran itu sendiri bukan nak bagi kamu tertekan, bukan nak bagi kamu rasa susah, tapi dia nak bawa jalan kepada kamu yang jalan mudah yang Allah nak. Tak payah buat hal lain, buat ni je. Quran tu begitu. Tentang umat Islam terdahulu, pada zaman salafus salih, para salaf kita tentang mereka berjaya kalau mereka faham ayat ni. Semua benda mereka bersederhana. Mereka hidup bersederhana. Dalam tuntutan keduniaan mereka buat, kita buat bersederhana. Dalam jihad mereka buat, tak buat bersederhana. Dalam beragama mereka buat, tak buat tapi bersederhana. Konsisten. Walaupun sederhana tapi konsisten. Kita sebab ada masa kita rasa nak buat, kita nak bandul semua. Kalau boleh amal kita yang sampai mati kita nak buat sebulan ni, betul kita nak relax tu. Kan? Kita rasa masa tu kita semangat. Dia bukan begitu. Jadi kegemilangan umat dahulu hebat tuan, kerana dia buat secara ikut flow dia. Lama konsisten, dia jadi kuat. Kan? Kita kalau sekejap tapi tak konsisten, tak mau punya kuat tuan. Sekejap je kita boring, kita akan baca. Ada hadis, bila Nabi kata kamu akan boring. Allah tak akan boring menerima amalan-amalan kamu. Tapi kalau kita buat secara paksa daripada awal, kita akan penat dan kita akan boring. Jadi tuan-tuan dan puan mati Allah. Jadi di akhir surah Taha, yang ini tak ada dalam kitab ni tuan-tuan, tapi di akhir surah Taha Allah sebut wa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dan siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, dia tak akan sesat dan dia tak akan rasa susah. Awal surah Allah sebut apa? Tidaklah kami turunkan Al-Quran untuk menyusahkan kamu. Allah tutup apa? Dan siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan rasa susah. Ikut dia flow mana? Flow Al-Quran. Allah sebut lagi di akhir ayat tadi, Allah kata wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan siapa yang berpaling daripada yang aku ingatkan, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya satu penghidupan yang sempit. Kalau Allah kata kita tak payah bersusah-susah dalam ibadah, kita kena bersederhana dalam ibadah, guna cara yang betul, walaupun sedikit lebih baik daripada kita pulung tapi cara salah. Kan? Guna yang betul ini nanti kita akan dapat wala yudhillu wala yashqa. Tak akan sesat dan tak akan kita rasa terbeban. Tapi kalau kita buat cara yang lain, nanti kita akan dapat ma'isyatan dhanka. Kehidupan kita tertekan, kita rasa sempit. Ada orang agama ni jadi satu yang menyusahkan dia. Sebab apa? Sebab dia beragama dengan cara yang salah. Tetapi kalau kita beragama dengan cara yang betul, agama itu akan menenangkan kita. Agama itu akan memudahkan urusan kita. Agama ni bukan jadi satu yang menyusahkan dan membebankan kita. Kita tengok orang, dia pilih untuk kehidupan daripada kejahilan, dia berubah, dia ikut agama, dia pun ikut konsisten, bahkan lebih konsisten daripada orang yang dah konsisten tuan-tuan. 2-3 hari dia orang semangat lagi, dia ubah lagi, dia masuk gear baru. Lepas tu bila dah habis gear tuan-tuan, habis tu dia free tu kan. Habis dia tak lalu nak ikut, dia berubah balik. Dia kata saya belum sampai sepuh sebenarnya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tak ikut flow.
tauhid yang Allah nak. Tapi kita tak berlebih-lebihan, tak berlebih. Nanti kita akan jumpa hadis-hadis ni. Tuan-tuan, bab ni bukan nak cerita kita pilih agama ni kita ambil yang kita nak je, tak. Kita kena ambil sempurna. Tetapi kita tak boleh berlebih-lebihan. Contoh, kita kena solat tak? Kena solat, kena sempurna. Bukan mana sederhana. Oh, kalau 5 tu banyak apa, ambil 3 tu tak boleh. Bukan macam tu. Dalam agama dia suruh solat, dia suruh kita qiyamul lail, dan dia suruh kita tidur lah hadis yang dia kata. Dia suruh kita tidur. Maknanya bukan kita tak tidur langsung mana solat. Dia suruh kita puasa sunat. Tapi bukan hari-hari. Ada hari kita makan dengan family, ada hari kita minum ngopi dengan kawan dan sebagainya. Itu kehidupan kita rasa ni tuan-tuan. Bukan mana kita tak kahwin. Kalau ada isteri, ada anak, disahkan kita tak boleh nak bangun beribadah, tak boleh mentak. Dia suruh kita beribadah, dia suruh kita berkeluarga juga. Nanti kita akan tertekan. Siapa akan tertekan? Kita sendiri. Faman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang lari daripada peringatan yang aku bawa ni, Quran yang aku turunkan ni, dia akan hidup sempit nanti. Siapa cakap ni tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang cakap dalam Quran. Jadi ikut berpandukan yang agama kita dah. Jadi agama mana bukan nyusahkan kita, ikut je. Contoh, nanti kita pernah contohkan di ayat yang kedua. Ayat kedua kata Imam Nawawi, dia kata firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan dia tidak menghendaki kepada kamu menanggung kesusahan. Itu maksud daripada Al-Quran ini. Maksud daripada persyaratan agama. Allah nak mudahkan kita. Kita saya kata tadi, nak bagi perjalanan beragama kita mudah. Ini panduan kita. Jadi Allah bukan nak bikin kita susah. Bila beragama jadi susah. Tak payah kahwin, tak payah cari duit, macam tak ada apa, tak ada duit nak beli. Bukan macam tu. Tuan-tuan, Allah bukan ada suruh kita puasa je tak berubah. Bahkan dalam bab yang wajib sekalipun. Contoh puasa wajib. Allah kata apa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan siapa dalam kalangan kamu yang sakit ataupun yang bermusafir, maka Allah kata apa? Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka dia tangguhkanlah puasa ni pada hari-hari yang lain. Gantikanlah puasa ni pada hari yang lain. Nak menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ni dia tahu kita, keperluan kita. Badan kita kalau kita musafir, bukan semua pada orang steady dia tuan-tuan. Bahkan kita sendiri bukan setiap masa kita steady. Mungkin masa muda, masa kita umur 20 kita lepas sampai tu Johor, relax dia kalau puasa. Tapi kita kalau kita dah jadi atuk orang macam mana? Kan? Masa kita cucu memang kita kuat. Masa kita dah jadi atuk, kan? Mungkin kita kuat. Lepas tu bila kita tua, kita rasa lemahnya badan kita. Adakah kita mampu dalam musafir? Kita tahulah musafir kita pakai highway ustaz. Tuan-tuan, Islam ni bukan untuk orang Malaysia je tuan-tuan. Ada orang musafir masih naik kuda lagi tuan-tuan. Ada orang sepanjang hidup dia tak pernah tengok pun bas tuan-tuan. Ada tuan-tuan. Tuan-tuan di Uganda tuan-tuan, baru ni ada NGO Malaysia pergi tuan-tuan. Kita tabiklah NGO ni. Dia pergi tolong buat bagi bantuan pembinaan Masjid Jami'. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok Masjid Jami' dia tuan-tuan, pondok durian tuan-tuan lagi mahal tuan-tuan. Kita pondok durian ada tiles tuan-tuan, ada mozaik marble dalam tuan-tuan, ada air, ada api di wiring. Pondok durian tuan-tuan nak duduk setahun sekali tuan-tuan. Buah durian kadang 3 biji je sepokok. Tapi dia punya dangau kata orang utara, dia punya pondok tuan-tuan, jual durian 10 tahun tak boleh buat lagi kemah tuan-tuan. Kan banyak duit kita tuan-tuan. Masjid di Uganda tuan-tuan bukan macam ni tuan-tuan. Sebatang kayu pun tak ada tuan-tuan. Simen jauh lagi tuan-tuan. Dia ada pelepah kurma, batang pisang. Hari ni ada lagi tuan-tuan. Baru bulan lepas tu, 2 bulan lepas NGO Malaysia pergi. Tapi cepat betul dia buat. Tapi biasa je lah tuan-tuan. Dengan masjid ni memang jauh lah, 100 kali ganda lah masjid ni hebat. Buat bagi tekak ada dinding batu semua tuan-tuan. Dia masih guna daun pisang atas dia tuan-tuan. Dan model Masjid Jami', masjid yang dibuat untuk solat Jumaat. Jadi tuan-tuan, kita jangan ingat benda apa ni? Islam untuk orang Malaysia ada highway pun nak pasar solat lagi, pun nak buka puasa lagi tuan-tuan. Pasal kita ada di Malaysia tempat yang senang.
Kalau tuan-tuan pergi ke Afrika, tuan-tuan, orang tak pernah tengok kereta, tak pernah tengok bas. Tuan-tuan, dia mau pergi Mekah, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dia mau pergi sampai ibu negara dia mau tu, tuan-tuan. Baru naik kapal terbang, tuan-tuan, terkebel-kebel dia mau, tuan-tuan. Sampai ke Mekah pula dah, tuan-tuan. Tu dia tandas macam ni, tak tahu nak guna macam mana. Dia memang tak tahu nak guna tandas macam mana kat Mekah, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan. Sebab tu tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan tengok Allah. Mari Mekah. Orang guna tandas pun tak erti. Tak, dia bukan semua dunia ni macam Malaysia, tuan-tuan, dunia Islam. Kau Afrika, tuan-tuan sebut tandas. Dia buat rumah pun tak ada, tuan-tuan. Rumah dia buat dengan tak lembu pun. Betul tak? Bukan orang ustaz dia mengarut apa pakai tak lembu. Tuan-tuan, tak lembu kan ada rumput. Serat rumput tu banyak. Dia mau campur dengan tanah semua, tuan-tuan. Nak bagi dia pegangan, dia kuat, dia tak retak, tuan-tuan. Buat rumah tanah, kita tengok macam iglu tak iglu tu. Punya rumah demanya, tuan-tuan. Jadi Islam ni bukan untuk orang yang senang macam kita je, tuan-tuan. Kita kata ada highway. Bukan untuk orang Malaysia je. Buat petang lagi untuk orang Tapah je. Bukan. Islam untuk semua. Tempat susah sana, tuan-tuan. Bukan kata highway, tuan-tuan. Jalan pun tak tahu mana satu. Semua pada pasir. Betul agak, tuan-tuan, kalau kita puasa, tuan-tuan, lepas. Kita jalan 1 kilo ada bazar Ramadan. Air colour pink, air colour biru, air colour hijau, semua ada. Demo, tuan-tuan, air jernih 1 botol pun dah dapat susah. Itu maksudnya. Islam bukan bagi dekat orang Tapah je. Orang Tapah cakap sedap, ada dekat RNR. Nak buka puasa senang, singgah RNR. Orang Kenya, orang Uganda, orang Tanzania, semua sana, tuan-tuan, bayangkan. Kalau dia bermusafir, jalan kaki, pikul barang, lalu puasa sehari, sanggup puasa sehari, tuan-tuan. Orang Malaysia pandai sembang sedap. Dia kata, ustaz baca kitab, tegah ustaz, sekarang ada highway, banyak surau kat highway. Dia kata, ustaz kena pegang ni, terang kat demo. Dia kata, terang kat dia beritahu kita, terang kat demo. Kita dah banyak highway, apa jamak kasar. Kita kata senang je. Islam ni Tapah je ke yang ada highway? Tidak. Tuan-tuan, kalau saya sebut nama-nama negara Afrika, tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak pernah dengar negara ni pun ada. Sekecil-kecil negara, sedalam-dalam je, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan agak daripada ni kalau bermusafir 90 km, susah tetap, tuan-tuan. Kita 90 km, tuan-tuan, tekan tak sampai setengah jam ke rumah, tuan-tuan. Hari tu dia berkata, ada orang buat Mercedes daripada video tekan sampai ikut 17 minit. Wallahu'alam betul ke tak? Kalau saya takut. Tapi kalau Mercedes kita rasa boleh percaya, dia tekan sampai 200, tuan-tuan, sampai 20 minit, dekat 20 minit. Tuan-tuan jangan cubalah. Saya kata ada orang kata, saya tak tahu sungguh ke tak. Tak apalah, tuan-tuan. Kalau sampai ke Ipoh 20 minit, tuan-tuan, setengah jam, tuan-tuan, boleh lalu dah 90 km. Dah kira jarak musafir dah dalam huruf kita. Kita kata 90, sebenarnya tak sampai 90, 80 lebih. Dan kenapa kita pegang 90 lah, bagi panjang sikit. Orang Malaysia, tuan-tuan, setengah jam boleh sampai dah. Apa nak penat je, tuan-tuan? Kereta dah lah kita duduk, tak akan kena bangun dah. Memang kita tak rasa, tuan-tuan. Tetapi ke Afrika, tuan-tuan, 90 km mungkin sehari semalam tak sampai. Macam nak pasar tak nak pasar, nak buka tak nak buka, kan? Dia kata, ustaz kena tekan, kita dah senang, tuan-tuan. Saya kata, ustaz bukan ngajar di Tapah je, ustaz kan ngajar di video je, ustaz kan ngajar di Sini River je, kan? Memang berhadapan ustaz ni macam ni, tapi ustaz ni cerita hakikat Islam yang sebenar. Bukan macam orang video rasa je, orang Tapah rasa je, bukan. Jadi tuan-tuan, kalau kita fikir demo tu, tuan-tuan, kalau puasa tak boleh berbuka, susah dah Islam ni. Susah, pasal Allah tahu dalam hidup dunia ni bukan orang macam kita je ada. Jadi fa'iddatu min ayyamin ukhar. Kalau kita puasa tak larat, maka kita puasalah pada hari yang lain. Kita tak pernah rasa kita sedap dah. Alah musafir sikit dah buka dah. Cuba kita hidup di Kenya, kita hidup di Somalia, Ethiopia, Eritrea dan sebagainya. Tuan-tuan, kawan saya orang Burundi,
Nama dia Abdullah, saya masih ingat. Nama dia Abdullah. Saya mula tengok dia terkejut tuan-tuan. Sebab dulu saya tengok bola ada pemain Perancis nama dia Thierry Henry. Kita ingat Thierry Henry? Mesti ingat tengok bola. Muka dia macam Thierry Henry. Saya tengok, takkan masuk UAE dia ni. Dia dah superstar bola sepak. Muka dia sama dengan tu. Abdullah ni tuan-tuan, dia pernah pergi rumah saya di Greek. Saya katakan dia ni lah, this is my small house. Kami kerana cakap orang putih, kami cakap bahasa Arab lah. Sebab dia negara Burundi bukan negara Arab, tapi orang Afrika ni kemudian dia boleh berbahasa Arab. Jadi saya punya saya dalam bahasa Arab, saya selalu guna bahasa Arab. Kadang-kadang guna bahasa Inggeris. Saya kata, this is my small house. Dia kata, this is your small house. Dia kata, rumah saya rumah kampung, tuan-tuan. Rumah dinding pun, dinding pun bapa-bapa ni. Saya kakak Pak sebelum dapat kerja. Dia ada dinding saya tapi lantai sini. Small house dia kata. Kalau keluarga dia kat Burundi, daripada atuk sampai semua cucu boleh duduk dalam rumah dia. Rumah kampung. Jadi kita tak boleh sembang cara kita tuan-tuan. Kita kena sembang secara bodoh-bodoh. Macam mana orang nak perform ibadah tu ada tekanan, ada tekanan, ada kesusahan. Allah tahu semua makhluk yang dia buat. Tapi kita tahu yang kita nampak sahaja. Jadi tidaklah Allah turunkan Quran untuk kita susah. Tidaklah Allah yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Persyariatan yang Allah buat, peraturan yang Allah buat ini kerana Allah nak menyenangkan kita dan sama sekali tidak bertujuan menyusahkan kita. Dalam solat, kita kena solat, tak boleh miss solat. Tapi adakah kita dalam keadaan semua keadaan kita kena solat bersama? Tak. Hadis Imran bin Husain, seorang sahabat Nabi berkata kepada sallu qa'iman, solat kamu dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati', kalau kamu tak mampu berdiri, kena solat tak? Kena solat juga. Fa qa'idan, kau solatlah dulu kata Nabi, tapi tak boleh. Tak boleh tinggal solat. Solat kena juga. Mana Islam yang wajib kita wajib. Tapi dia permudahkan dalam rangka kita nak tunaikan dia wajib ni. Fa in lam tastati' fa ala janbin. Kalau kamu tak boleh lagi maka kamu berbagi kata Nabi. Dalam bab haji, fa'idul baiti man istata'a ilaihi sabila. Adalah hadis rukun Islam. Bila Jibril tanya Nabi, apa dia Islam? Di akhir Nabi jawab tentang haji, Nabi kata, dan kamu berhaji di Baitullah kalau kamu ada jalan mudah, kalau kamu dimudahkan, kalau kamu cukup syarat untuk mengerjakannya. Bukan kamu cukup tak cukup, baik buruk kamu kena buat. Jadi kita nak terangkan, inilah hakikat konsep sebenar daripada persyariatan Islam itu. Dia nak suruh kita taat, patuh dengan sepenuhnya. Tetapi dalam kepatuhan itu dia meraihkan kedekatan kita, dia meraihkan kemampuan kita, capacity, capability kita tuan-tuan. Aku cakap tinggi sikit bahasa tuan-tuan. Kemampuan kita sebagai seorang insan. Yang fitrah kita ni ada boring, ada letih, ada lelah, ada penat, dan ada kadang-kadang kita putus asa. Jadi Allah tahu kita ada benda-benda itu. Jadi dia turunkan Quran yang bersesuaian dengan kita, bukan nak merumitkan kita, tapi nak memudahkan kita. Jadi tuan-tuan, ini dia lebih kurang huraian 2 ayat ni tuan-tuan. Nanti itulah benda yang kita akan cerita dalam bab ni. Jadi bab kita ni akan berkisah tentang benda ni. Kesederhanaan kita dalam beribadah, bukan nak melampau sampai menyusahkan. Bukan dengan alasan, kita boleh buat. Bukan benda susah sangat pun. Mungkin kita kata apa tak rasa susah. Tapi dia makan Uganda, mungkin rasa susah. Kita tengah sempitkan Islam tu macam ada kata kita. Jadi bukan yang terhadap Allah. Inilah ceritanya yang akan kita bincang dalam hadis-hadis kita yang akan datang dalam bab ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah, masa pada 7 bulan kita berhenti di sini. Dan sekadar dulu untuk mukadimah bab al-ikhtisar fi al-ibadah, dan moga-moga kita diberi kefahaman, moga-moga kita diberi pencerahan, penambahan ilmu dan pengetahuan kita. Moga-moga Allah menggunakan kita manhaj, kefahaman dalam agama kita yang selalu dengan apa yang Allah nak. Jadi kita nak berdoa Allah, doa kita juga moga-moga perhimpunan kita ini membawa pahala yang memberatkan lagi mizan kepada kita di akhirat kita. Jadi akhir kata tuan-tuan, maaf dan kekurangan kesilapan yang baik dari Allah, dari rumah daripada
diri saya sendiri. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum